Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang berbahagia pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak, yang berbahagia Puan Arfah binti Adnan, Pegawai Perikanan Pustaka Negeri Sarawak, Rustia, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah berjumpa kita dalam pembentangan yang dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak pada hari ini, dan insya-Allah saya akan menyampaikan tajuk sejarah Islam di Sarawak. Sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang amat berbahagia Tuan Yang Terutama Tun Pen Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud, Gubernur Negeri Sarawak. Beliau merupakan individu utama di sebalik kajian yang telah kami jalankan berkenaan dengan Islam di Sarawak ini. Beliau telah menekankan dan sering berpesan kepada kami, jika bukan kita yang menulis tentang sejarah Sarawak, siapa lagi yang menulis? Itu yang selalu terngiang-ngiang di dalam pemikiran kami. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada yang amat berbahagia Tun Pen Sri, kerana di atas dorongan, tunjuk ajar, nasihat dan sebagainya yang beliau berikan kepada kami, alhamdulillah kami dapat menyiapkan sekurang-kurangnya sebuah buku yang bertajuk insya-Allah tentang sejarah Islam di Sarawak. Baik, hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang kajian yang telah kami jalankan berkaitan dengan Islam di Sarawak. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah diamanahkan oleh Yang Amat Berbahagia Tun untuk melakukan kajian berkenaan dengan Islam di Sarawak, dan kumpulan kami diketuai oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Jamil Haji Hamali, Rektor UiTM Sarawak, dan kami merupakan ahli-ahli dalam kumpulan tersebut. Baik, pembentangan pada hari ini akan melibatkan 5 perkara. Yang pertamanya hubungan Arab dan Nusantara sebelum dan kemudiannya hubungan Arab dan Nusantara selepas Islam. Yang ketiganya Islam di Nusantara, kita akan lihat bagaimana kemudiannya perkembangan Islam di Sarawak, dan terakhirnya adalah rumusan. Baik, objektif pembentangan pada pagi ini adalah yang pertamanya pencerahan tentang kedatangan Islam di Sarawak. Kita sering melihat perbincangan tentang Islam di Sarawak dalam aspek yang berbeza. Kemudiannya berdasarkan sumber-sumber luar. Kemudiannya objektif yang kedua pula adalah membincangkan sejarah kedatangan Islam ke Sarawak sebelum pengislaman Sultan Muhammad Shah ataupun Raja Awang Alak Bertata pada 1368 Masihi ataupun kurun ke-14. Kita cuba melihat bagaimana keadaan gambaran Islam di Sarawak pada masa tersebut. Baik, metodologi kajian yang kami gunakan dalam penyelidikan kami adalah historiografi, iaitu pensejarahan Islam di Sarawak, yang mana manuskrip yang digunakan adalah Kakawin Negara Kertagama, merupakan salah satu manuskrip yang telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai manuskrip khazanah dunia. Sama juga dengan Boxer Court. Boxer Court merupakan manuskrip yang telah diiktiraf oleh UNESCO juga, yang menceritakan tentang masyarakat di Filipina. Kemudiannya Salasilah Raja-Raja Brunei serta naskah-naskah Brunei. Kemudiannya perbincangan turut dibantu oleh peta-peta lama Kepulauan Borneo
dan juga kita mengambil catatan ataupun daripada pedagang ataupun pengembara sama ada dari negara Arab, Timur Tengah, China dan sebagainya. Dan tidak terlupa juga kita ingin melihat sumber dalaman, sumber tempatan iaitu sumber hikayat Datuk Mapati dan juga hikayat Sarawak. Baik, tajuk pertama yang ingin kita nak sentuh adalah Islam di tanah Arab. Kita cuba melihat hubungan Arab dengan Nusantara, bilakah ianya berlaku, sama ada sebelum dan selepas Islam. Kita cuba lihat satu persatu. Baik, perbincangan berkaitan dengan Arab dan juga Nusantara dimulakan dengan perbincangan berkaitan dengan Kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak telah ditubuhkan pada 950 sebelum Masehi ataupun abad ke-10 sebelum Masehi. Kalau kita tolak dengan tahun 2021, dikatakan lebih kurang dalam 2970 tahun yang lampau. Kerajaan Sabak telah wujud di Yaman, iaitu di selatan semenanjung tanah Arab. Dan salah seorang daripada pemimpin kerajaan Sabak yang terkenal dan dirakamkan dalam sejarah Islam adalah Ratu Balqis. Menunjukkan bahawasanya kerajaan Sabak ini merupakan kerajaan yang hebat pada suatu ketika dahulu. Kemudiannya Ratu Balqis ini hidup sezaman dengan baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Ratu Balqis kerajaan Sabak di selatan semenanjung tanah Arab, manakala Nabi Sulaiman pula di utara semenanjung tanah Arab. Dan kerajaan Sabak ini merupakan kerajaan yang kuat, yang mana Allah telah merakamkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi nama khusus kepada sebuah surah yang dikaitkan dengan kerajaan Sabak yang mengandungi sebanyak 54 ayat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kewujudan kerajaan Sabak dalam surah As-Saba ayat 15 hingga 19 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka mereka berpaling engkar, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Baik, sehinggalah habis. Apa yang saya nak ringkaskan dalam ayat 15 hingga 19 ini adalah bagaimana Allah menjelaskan tentang kehebatan kerajaan Sabak yang mampu membina sebuah empangan besar yang dikenali sebagai empangan ma'arif di padang pasir. Dan hasil daripada kejayaan mereka membina empangan ma'arif tersebut, maka tanah-tanah di sekitar empangan tersebut menjadi hijau dan subur dan mengeluarkan tanaman yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Sabah. Namun akhirnya mereka engkar dan kufur, menyekutukan Allah dengan menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pokok. Maka Allah murka dan Allah turunkan bala kepada kerajaan Sabak. Baik, kejatuhan kerajaan Sabak disebabkan kekufuran, perpecahan, politik dalaman dan runtuhnya empangan ma'arif. Kemudiannya satu lagi kehebatan kerajaan Sabak iaitu mempunyai armada yang membawa komoditi daripada India, China, Ethiopia dan Sumatera ke pelabuhan-pelabuhan di Yaman ataupun di kerajaan Sabak pada masa tersebut. Dan kita harus ingat, kewujudan kerajaan Sabak adalah pada kurun ke-10 sebelum Masehi ataupun 950 tahun sebelum Masehi. Baik, kemudiannya kehebatan peniaga ataupun pedagang-pedagang di kerajaan Sabak pula, mereka mampu menyimpan rahsia tentang komoditi yang telah mereka dagangkan. Baik, komoditi-komoditi yang datangnya daripada Nusantara, daripada Afrika dan sebagainya, berlabuh di pelabuhan Yaman.
kemudiannya komoditi itu tersebut kemudiannya dibawa sehingga ke utara sampai ke Syria, ke Palestin dan sebagainya melalui laluan darat, melalui Mekah dan juga Madinah. Dan kehebatan pedagang-pedagang kerajaan Sabak, mereka mampu menyimpan rahsia sehingga kan ahli sejarah Greek dan Rom menyangka bahawa produk-produk ataupun komoditi yang diperdagangkan oleh mereka itu adalah hasil daripada Yaman ataupun kerajaan Sabah. Sedangkan hakikatnya sebagai contoh, kapur sebagai contoh ataupun kayu gaharu sebagai contoh ataupun kain sutra sebagai contoh, komoditi ini tidak terdapat di Sabah. Kapur dan juga kayu gaharu cuma terdapat di Nusantara. Kain sutra cuma terdapat di China. Itu sebagai contoh. Baik, inilah kehebatan kerajaan Sabah pada masa tersebut. Dan kita boleh lihat di sini. Yang mana yang bertanda merah ini adalah kerajaan Sabah. Kemudiannya mereka pedagang-pedagang membawa komoditi daripada Asia, daripada Afrika, singgah di pelabuhan Sabah. Kemudiannya mereka menggunakan unta untuk membawa komoditi tersebut hingga ke utara, sehinggalah ke Syria. Baik, apabila runtuhnya kerajaan Sabah diganti oleh kerajaan Tuba. Kerajaan Tuba pun dinyatakan, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Karim. Ini akan kita jelaskan kemudian. Tuba itu sendiri pun bermaksud mengganti. Kemudiannya kerajaan Sabah ini dikatakan wujud pada abad yang kedua sebelum Masehi, iaitu 115 sebelum Masehi. Kalau kita tolak dengan tahun kita sekarang ini 2021, lebih kurang 2136 tahun yang lampau kewujudan kerajaan Himyar. Pusat pemerintahannya terletak di Zafar dan di dalam kitab Kejadian Kristian disebut sebagai Sapar. Baik, kekuatan kaum Tuba dinyatakan dalam surah Duhan ayat 37 yang bermaksud mengapa mereka berdegil dan kufur. Adakah mereka lebih kekuatan dan kehandalannya ataupun kaum Tuba dan orang yang terdahulu dari mereka. Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Inilah yang telah saya nyatakan tadi, kehebatan kaum Himyar ataupun kerajaan Himyar ataupun masyarakat Tuba, sama juga dengan kerajaan Sabah tadi, hingga kan kekuatan dan kehebatan mereka itu dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Namun sayangnya mereka telah melakukan kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah menurunkan bala kepada mereka. Baik, masyarakat di kerajaan Himyar, mereka menyembah bulan, bintang dan matahari, lebih kurang macam kerajaan Sabah. Dan akhirnya mereka menganut agama Yahudi. Dan salah seorang daripada pemimpin ataupun raja yang terkenal bagi kerajaan Himyar yang telah memeluk Yahudi itu yang bernama Zu-Nawas. Kemudiannya di akhir pemerintahan Zu-Nawas tersebut, berlaku suatu penindasan terhadap kaum Kristian, dan ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Buruj ayat 4 hingga 8. Hasil daripada kekejaman yang dilakukan oleh Zu-Nawas tersebut, maka kaum Nasrani ataupun Kristian meminta bantuan daripada pihak yang berhampiran, Rom dan sebagainya. Maka pihak Kristian menghantar tentera untuk menyelamatkan Kristian yang terdapat di Himyar pada masa tersebut. Baik, kerajaan ini mempunyai armada yang besar untuk membawa barang-barang perniagaan dari India, China, Somalia dan Sumatera ke pelabuhan-pelabuhan di Yaman. Dalam Pripilis mencatatkan bahawa perdagangan dengan timur yang menggunakan perahu layar, laluan perjalanan laut di sebelah selatan ke arah India berada di bawah penguasaan orang Himyar sehingga menjelang abad pertama Masehi. Tugas mereka adalah mengumpul ke semua barangan dagangan dari pelbagai tempat seperti Afrika Timur, dari India, dari Nusantara, dari China di pelabuhan Yaman. Kemudiannya mereka menggunakan unta sebagai kenderaan darat
untuk mengangkutnya ke utara dari Ma'arib melalui Mekah menuju Syria dan juga Mesir. Ini dicatatkan oleh Philip Hitti. Baik. Kemudiannya di akhir kerajaan Himyar ianya diganti oleh kerajaan Habsah apabila berlaku peperangan antara Kristen dan Yahudi di kerajaan Himyar mengakibatkan kekalahan kepada kerajaan yang dipimpin oleh Zunuwas, maka ianya diganti oleh kerajaan Habsah pada abad yang ke-6 Masehi. Baik, kerajaan ini dipimpin oleh gubernur yang bernama Abrahah. Nama individu yang Abrahah ini merupakan individu yang terkenal. Ianya direkodkan dalam Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sejarah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun gajah. Abrahah inilah yang dimaksudkan di dalam kisah-kisah yang selalu kita dengar berkaitan dengan surah Al-Fil, yang mana Abrahah ini pada asalnya merupakan tentera biasa, tetapi lama-kelamaan berjaya membantu untuk mengalahkan pimpinan Yahudi di Yaman, maka akhirnya Abrahah dilantik menjadi gubernur. Kemudiannya Abrahah berhajat untuk memusnahkan Kaabah, kota Mekah, kerana gereja yang dibina oleh Abrahah di Yaman pada masa tersebut di Habsah tidak mampu untuk menandingi kehebatan Kaabah. Maka sebab itulah berlakunya peristiwa tentera bergajah tersebut. Baik. Hubungan Arab dan Nusantara sebelum Islam boleh dikatakan telah wujud semenjak 950 tahun yang sebelum Masehi ataupun 3000 tahun yang lampau. Kita harus ingat, itu berdasarkan rekod yang dijumpai. Dan kalau kita lihat semasa zaman Fir'aun 3000 tahun yang lampau, telah ditemukan bahawasanya mumia Fir'aun diawet dengan kapur barus. Kapur barus hanya terdapat di Nusantara pada masa tersebut. Of course, ia menandakan bahawa wujudnya hubungan perdagangan antara timur dan barat, antara timur tengah dan barat melalui pelabuhan di Yaman. Kemudiannya telah wujud hubungan perdagangan maritim melalui laut antara Arab dengan Cina sebelum Masehi, iaitu pada zaman kerajaan Sabah dan kerajaan Himyar. Laluan tersebut of course sudah tentu akan merintasi lautan Cina Selatan ataupun lalu di Nusantara. Secara tidak langsung, maksudnya kedatangan orang Arab ataupun orang Eropah ataupun orang Parsi ke kawasan Nusantara itu telah pun berlaku seawal kurun abad Masehi. Sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, komoditi pada masa tersebut yang hanya terdapat di Nusantara adalah kapur dan gaharu. Maka sebab itulah dinyatakan tadi penggunaan kapur ini terlalu meluas dalam kalangan masyarakat Timur Tengah ataupun dalam kalangan di masyarakat di Eropah. Kemudiannya gaharu pula digunakan sebagai untuk memberi wangi kepada istana-istana, gereja-gereja dan rumah ibadat yang lainnya. Baik, kemudiannya apa yang membanggakan kita sebagai orang Melayu adalah di dalam Al-Quranul Karim terdapat suatu patah perkataan yang asalnya daripada bahasa Melayu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Al-Kafur di dalam surah Al-Insan ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kana mizajuha kafura, yang bermaksud sejenis minuman yang bermaksud akan meminum dari piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Kafur itu merujuk kepada kapur barus. Baik. Dan kedua-dua komoditi ini termasuklah kain sutra yang dibawa daripada China digunakan secara meluas di Timur Tengah ataupun di barat.
Kemudiannya, kita melihat hubungan Nusantara selepas Islam. Baik. Sebagaimana kita sedia maklum bahawasanya tamadun Islam lahir pada 17 Ramadan ataupun 6 Ogos 610 Masehi apabila turunnya ayat yang pertama yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah ayat yang kelima. Itu merupakan tanda mulanya ketamadunan Islam. Baik. Kemudiannya hijrah pertama berlaku ke Habsah pada tahun 615 Masehi, iaitu sekitar 6 ataupun 7 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah yang terbesar daripada kota Mekah ke kota Madinah. Baik, kaitan hijrah pertama ini dengan perkembangan Islam di Nusantara itu ingin kita lihat. Baik, hijrah yang pertama ke Habsah ini dianggotai oleh seramai 101 orang dan diketuai oleh sepupu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Ja'far. Dan salah seorang daripada individu yang mengikut hijrah tersebut dikenali sebagai Sa'ad bin Lubaid. Setelah sampai di Habsah, umat Islam yang telah berhijrah tersebut menetap seketika di sana, kemudiannya mengambil keputusan kembali ke kota Mekah oleh kerana rindu dengan kampung halaman, saudara mara dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan Sa'ad bin Lubaid. Sa'ad bin Lubaid mengambil keputusan untuk tidak balik ke Mekah dan membuat keputusan untuk pergi ke China iaitu Guangdong pada sekitar tahun 631 ataupun 630 Masehi. Dikatakan Sa'ad bin Lubaid telah pun sampai di Canton, China. Sedangkan peristiwa hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah berlaku pada tahun 622 Masehi. Sedangkan Sa'ad bin Lubaid pada 631 ataupun 630 baru sampai ke Canton. Ini menunjukkan bahawasanya perjalanan Sa'ad bin Lubaid daripada Yaman tersebut ataupun daripada Habsah tersebut sampai ke Canton itu memakan masa yang panjang, dan kemungkinan besar Sa'ad bin Lubaid inilah individu Islam yang pertama merentasi Nusantara, merentasi Laut Cina Selatan untuk sampai ke China. Baik, kemudiannya apabila Islam semakin berkembang di semenanjung tanah Arab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Sayyidina Ali sebagai pendakwah di Yaman pada masa tersebut. Dan alhamdulillah Islam semakin berkembang dan membentuk negara dan seterusnya, semakin diterima ramai. Kemudiannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Sayyidina Muaz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman. Pelantikan Sayyidina Muaz bin Jabal ini mengaktifkan gerakan-gerakan dakwah di Yaman, dan masjid tumbuh dan dijadikan sebagai pusat penyebaran. Apabila hal ini berlaku, bahwasanya di semenanjung tanah Arab telah menerima Islam secara keseluruhannya, secara tidak langsung ia mempengaruhi pedagang-pedagang Arab pada masa tersebut dan mereka telah pun memeluk Islam. Apabila berita tersebut tersebar, secara tidak langsung pengislaman pedagang-pedagang Arab itu mempengaruhi masyarakat Arab yang telah pun wujud di China iaitu di Canton untuk menerima Islam. Baik, secara tidak langsung kita boleh mengatakan bahawa teori kedatangan Islam ke Nusantara boleh dikatakan berlaku semenjak zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman baginda, kemudiannya di awal zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Islam yang pertama. Baik, cuba kita lihat sekarang ini iaitu perkembangan Islam di Nusantara. Schaeffer mengatakan bahwasanya pada seawal tahun 35 sebelum Masehi
terdapat penempatan kecil masyarakat Melayu di bandar pelabuhan Aden di Yaman. Kita harus ingat 35 tahun sebelum Masehi, iaitu kerajaan Himyar yang menguasai Yaman, dan dikatakan telah terdapat masyarakat Melayu di kawasan tersebut. Ini membuktikan bahawa jaringan perdagangan, jaringan diplomatik antara Timur Tengah, antara orang Arab dengan Nusantara itu memang telah wujud lama. Bukannya hanya dalam kurun ke-6, ke-7 dan ke-8. No. Baik, kemudiannya lagi telah wujud perkampungan Arab di utara Aceh sebelum abad yang ke-7 Masihi. Ini telah ada kaitan dengan apa yang telah saya nyatakan tadi, bahawasanya masyarakat Arab pada seawal kurun Masehi telah pun menjalinkan perhubungan perdagangan dengan China, telah pun menjalinkan hubungan diplomatik dengan Nusantara, dan orang Arab pada kurun yang ketiga telah pun menjelajah sampai ke Eropah untuk berdagang. Dan sebagaimana sedia maklum, perjalanan laut daripada Yaman untuk sampai ke China bukanlah sesuatu yang mudah, ianya memakan masa yang lama. Dan pedagang Arab akan singgah di beberapa pelabuhan utama, singgah di Gujarat, singgah di Siam, dan singgah di utara Aceh. Sebab itulah apabila singgah di utara Aceh, dan singgah tersebut bukanlah hanya setakat sehari dua, singgah tersebut memakan masa yang lama sebab mereka terpaksa mengambil bekalan makanan ataupun menunggu tiupan angin yang bersesuaian untuk mereka pergi ataupun balik. Secara tidak langsung mereka berkahwin dengan masyarakat tempatan pada masa tersebut, dan dikatakan pada kurun yang keempat telah wujud perkampungan telah wujud perkampungan Arab di Aceh, dan mereka telah pun berkahwin dengan masyarakat tempatan. Dan apabila semenanjung tanah Arab itu secara keseluruhannya telah menerima Islam, dan pedagang-pedagang Arab pun telah menerima Islam, sudah tentu mereka mengamalkan ajaran Islam yang telah mereka anuti. Dan apabila sampai di utara Aceh sebagai contoh, mereka berjumpa dengan isteri mereka yang belum Islam, sudah tentu akan diislamkan. Itu sebagai contoh. Ini boleh dikatakan sebagai kedatangan awal Islam di alam Nusantara. Kemudiannya juga kita boleh lihat surat Sri Wijaya kepada Khalifah Umar Abdul Aziz pada tahun 100 Hijriah ataupun sekitar 717 ataupun 718 Masehi ataupun pada abad yang ke-8, yang mana salah satu daripada kandungan surat tersebut adalah memohon agar dihantar seorang guru agama untuk mengajar pihak Sri Wijaya tentang Islam. Kita harus ingat terdapat dua surat yang telah diutuskan oleh Sri Indrawarman, pemimpin kerajaan Sri Wijaya pada masa tersebut. Surat pertama ditujukan kepada Muawiyah, dan surat kedua ditujukan kepada Saidina Umar Abdul Aziz. Ini kita boleh lihat bagaimana kekuasaan Sri Wijaya pada masa tersebut yang berpusat di Palembang dan Jambi. Dan kita boleh lihat ini adalah jalur perdagangan yang wujud pada masa tersebut. Ini berlaku pada sekitar abad yang ke-7 Masehi, yang mana Sri Wijaya telah mengutus surat. Berikut adalah kandungan surat yang kedua Sri Indrawarman kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, iaitu dari raja kepada raja yang berketurunan dari 1000 raja, yang kandangnya dipenuhi dengan beribu gajah, dan kawasan takluknya adalah 2 sungai yang mengairi tanam-tanaman, wangi-wangian, pohon pahala dan kapur wangi, yang wangiannya semerbak sehingga 12 batu jauhnya, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan dari Tuhan yang satu. Beta telah menghantar hadiah yang tidak seberapa sebagai tanda persahabatan, dan beta harap agar anda menghantar seorang yang dapat mengajarkan Islam serta menunjukkan undang-undangnya. Dan di dalam versi yang lain ada yang mengatakan Sri Wijaya minta dihantarkan guru agama ataupun ulama
untuk mengajar dirinya tentang Islam, yang mana beliau menggunakan perkataan akhuka fil Islam, saudara kamu di dalam Islam. Itu versi yang lain. Baik, surat ini telah dijumpai oleh pencatat di dalam Dewan Muawiyah, dan mereka telah merekodkan isi kandung surat tersebut. Baik, kalau kita lihat dalam surat tersebut menyatakan wangi-wangian, ianya merujuk kepada jaharu, dan kapur wangi, ianya merujuk kepada kapur. Dan of course, ia adalah bukti bahawasanya surat ini daripada Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik, masih lagi dalam konteks Islam di Nusantara. Baik, pada tahun 877 Masehi telah berlaku pemberontakan di Canton yang mengakibatkan kehilangan nyawa sekitar 120,000 orang sehingga ke 200,000 orang, yang mengakibatkan mangsanya terdiri daripada pedagang-pedagang Arab dan pedagang Parsi beragama Islam. Baik, kita harus ingat sebelum tahun 877 Masehi, sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, telah wujud perkampungan Arab di Canton pada abad yang keempat. Kemudiannya, pada tahun 755 ataupun 756 Masehi telah berlaku pemberontakan di China, dan Maharaja China pada masa tersebut memohon bantuan daripada Khalifah Islam, dan Khalifah Islam telah menghantar tentera seramai 4,000 orang untuk membantu Maharaja China pada masa tersebut, dan ditakdirkan Maharaja China tersebut telah menang. Kemudiannya tentera-tentera Islam yang telah berkhidmat tersebut diberi tawaran sama ada untuk terus menetap di China ataupun kembali ke tempat asalnya. Dan dikatakan sebahagian daripada 4,000 orang tentera Islam yang telah dihantar tersebut memilih untuk kekal di China. Itu berlaku dalam sekitar 755 ataupun 756 Masehi. Kemudiannya, pada tahun 758 Masehi, berlaku pemberontakan dalam kalangan masyarakat Cina di Canton yang mengakibatkan ramai yang terkorban nyawa dalam kalangan pedagang-pedagang Arab dan pedagang Parsi. Namun, pemberontakan tersebut cepat diatasi dan keadaan kembali aman, dan pedagang-pedagang Arab dan Parsi yang melarikan diri tadi balik ke Canton. Kemudiannya pada tahun 877 Masehi, pemberontakan besar yang mengakibatkan korban nyawa yang begitu besar mengakibatkan pedagang-pedagang Arab dan Parsi terus meninggalkan China dan bertebaran ke Nusantara, di Champa, di Vietnam, di Semenanjung Tanah Arab, Semenanjung Tanah Melayu, di Borneo dan sebagainya. Baik, sebab itulah kita melihat pada tahun 977 Masehi, kerajaan Brunei telah menghantar satu rombongan yang dipimpin oleh orang Arab untuk pergi menghadap Maharaja China. Ini kesan daripada berlakunya perpindahan keluar masyarakat Cina di Canton dalam abad yang ke-9. Baik, kemudiannya terdapat juga batu nisan yang dipunyai oleh Syekh Abdul Qadir Hussein Shah bertarikh 260 Hijriah ataupun 902 Masehi di Tanjung Aris, Langgar, Kedah, dan batu nisan ini baru-baru ini telah pun masuk dalam jejak Rasul dan telah ditayangkan baru-baru ini. Baik, secara tidak langsung ianya membuktikan bahawa kedatangan Islam itu telah lama bertapak di Semenanjung Tanah Melayu sebagai contoh. Kemudiannya juga dijumpai
batu nisan campa yang tertulis kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad yang bertarikh 29 Safar 431 Masehi ataupun lebih kurang sekitar 1039 Masehi ataupun 1040 Masehi. Ini antara bukti-bukti bahawasanya Islam telah pun ada di Nusantara. Baik, kemudiannya jika tadi kita melihat kedatangan Islam di Nusantara, kemudiannya pertapakan Islam di Nusantara, dan sekarang ini iaitu seolah-olah telah sampai ke peringkat yang ketiga, iaitu penginstitusian Islam, yang mana istana telah menerima Islam secara total, iaitu ini dibuktikan dengan berlakunya Islam di Perak, Sumatera pada tahun 225 Hijriah bersamaan dengan 840 Masehi ataupun abad ke-9 oleh Sultan Said Maulana Abdul Aziz Shah, anak kepada seorang Arab Quraisy, Said Ali, hasil perkahwinan dengan adik perempuan Mirah Perak. Kemudiannya kita boleh lihat catatan-catatan daripada pengembara Arab, Timur Tengah dan Parsi. Mereka pun turut menyatakan bahawasanya pada kurun yang ke-9 dan 10 tersebut telah wujudnya perkampungan Islam, telah wujudnya kerajaan Islam di Nusantara. Sebagai contoh catatan daripada Ibnu Khurdabih, Sulaiman, Ibnu Faqih dan Al-Maqdisi. Jika selama ini kita terdedah dengan pengembara-pengembara daripada Eropah seperti Marco Polo dan sebagainya. Sekarang ini apabila dibuat kajian, barulah kita sedar bahawasanya pengembara-pengembara Islam dahulunya pun turut hebat, malahan lebih awal daripada mereka dalam menjelajah dunia di sebelah Asia. Kemudiannya terdapat juga penemuan batu nisan Fatimah Maimun di Gresik, Jawa Timur yang bertulisan Arab pada tahun 1082 Masehi ataupun 1102 Masehi. Kemudiannya batu dimiliki oleh Putri Marakdah Rokayah keturunan Abdul Majid bin Muhammad Shah Sultan bertarikh 440 Hijriah ataupun 1048 Masehi di Brunei. Secara tidak langsung pada kurun ke-11 Islam telah pun sampai ke Brunei. InsyaAllah ini akan saya jelaskan secara terperinci nanti. Selain daripada penemuan batu nisan ini, terdapat juga laporan ataupun manuskrip ataupun catatan-catatan yang menunjukkan bahawasanya Islam telah pun sampai lebih awal daripada pengislaman Sultan Awang Alak Bertata pada abad yang ke-14. Kemudiannya juga masih juga di Brunei, penemuan batu nisan bertarikh 1264 Masehi yang dipunyai oleh Tuan Pu Kung Cik Moh, iaitu merupakan seorang Muslim dan penemuan situs prasasti Cina di perkuburan Muslim di Rengas, Bandar Seri Begawan. Ini membuktikan bahawasanya hubungan antara Brunei dengan Cina itu telah lama wujud. InsyaAllah itu akan kita bincangkan kemudiannya. Baik, kita boleh tengok salah satu daripada laporan Cina yang menyatakan semasa zaman pemerintahan Wu Dai, terdapat seorang pegawai kerajaan Cina bernama Pu Gong telah dihantar ke Borneo. Borneo ini merujuk kepada Brunei, berjawatan di Balai Penyiasat Wen Ling dan meninggal dunia di Brunei. Petikan daripada bahagian ini menyatakan lebih kurang pada zaman pemerintahan Wu Dai, pegawai kerajaan telah Liu Chongqiu, pegawai kerajaan telah mengirim Pu Huazi dan Pu Yuliang pergi ke Zhangchen untuk menjawat jawatan Zuan Yunshi, nama pangkat jawatan kerajaan Cina pada masa itu, yang tugasnya adalah untuk menjaga keuangan dan menguasai kekuasaan pegawai tempatan. Orang Bosi, iaitu merujuk kepada Parsi, semuanya suka bermarga Pu. Maka sejak zaman dinasti Song dan Yuan, orang yang bermarga Pu yang menggunakan gelaran Pu di Guangzhou itu telah popular dikenali di sebelah selatan. Pu Chou telah berkhianat kepada Pu Shougeng
ialah seorang pegawai kerajaan Guangzhou yang terkenal pada masa itu, keturunan daripada Abu juga. Maksudnya Pu ini marga ataupun gelaran merujuk kepada Abu. Abu itu merujuk kepada yang datangnya daripada Timur Tengah ataupun orang Parsi. Baik. Seterusnya pada hujung tahun dinasti Song, mereka berlayar dan singgah di Filipina. Suatu tempat dinamakan Muir, satu tempat lain dinamakan sebagai negeri Puduan, iaitu Wuduan di Pulau Mindanao atau Pagan di Burma. Ada sebuah sajak dalam buku Ren Hi Shi Shi mengatakan seperti mana yang ditulis seperti berikut. Pu Gong berjawatan di Balai Penyiasat Wen Ling pernah 3 kali dilantik sebagai utusan di Boni. Meninggal dunia di Boni jauh daripada kampung halamannya, akhirnya rohnya akan pulang ke Guangzhou pula. Ini menunjukkan pada sekitar tahun 907 hingga 960 telah terdapat pegawai yang beragama Islam dan berketurunan Arab dihantar untuk menjawat jawatan penting di kerajaan Brunei. Baik. Kemudiannya sebagai bukti Islam telah pun bertapak di Nusantara, terdapat juga penemuan batu nisan Sultan Malik Saleh Raja Pasai yang bertarikh 1297 Masehi. Kemudiannya juga terdapat penemuan batu bersurat di Terengganu sebelum 1326 ataupun 1386 Masehi. Baik, ini merupakan bukti-bukti bahawasanya Islam telah pun bertapak sebelum pengislaman para Meswara ataupun sebelum terbentuknya Kesultanan Melaka pada 1410 ataupun 1409 Masehi. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sejarah itu sentiasa berubah apabila berlakunya penemuan-penemuan baru yang boleh menjadikan kita lebih terbuka menerima fakta-fakta berkaitan dengan sejarah tersebut. Baik, berikut adalah lakaran tentang perjalanan laluan laut di masa tersebut. Kita boleh lihat di Yaman ini berlakunya laluan laut hingga ke China dan melalui Selat Melaka, melalui Laut Cina Selatan. Secara tidak langsung, masyarakat Timur Tengah ataupun orang Arab telah pun sampai ke China semasa pemerintahan Kerajaan Sabah dan ianya diikuti semasa pemerintahan Kerajaan Himyar. Begitu juga semasa pemerintahan Habsyah dan begitu juga dalam sejarah Islam, yang mana Yaman itu tetap menjadi gerbang kepada dakwah Islam di Nusantara. Baik, kita boleh lihat ini merupakan salah satu peta yang menunjukkan catatan daripada pedagang Arab dan Cina pada abad yang ke-9 Masehi. Kita boleh lihat Ibnu Qurdabih sebagai contoh yang telah pun mengembara daripada Timur Tengah sampai ke China. Kita boleh memperincikan laluan pengembaraan Ibnu Qurdabih pada abad yang ke-9 Masehi. Kita boleh lihat di sini Ibnu Qurdabih berhenti ataupun berhenti di semenanjung tanah Arab, iaitu di Kalah, iaitu di Kedah. Kemudiannya berhenti di Sriwijaya. Kita harus ingat, pada ketika ini empire yang terdapat, kerajaan yang kuat di Nusantara adalah Sriwijaya, dan berhenti di Sriwijaya Ibnu Qurdabih. Kemudiannya melanjutkan perjalanannya sama ada ke Kalimantan ataupun terus ke China. Maksudnya di sini Islam telah pun lama datang ke Nusantara. Dan dikatakan pada abad yang ke-9 ini mungkin Islam telah pun bertapak di Nusantara. Cumanya Islam itu diinstitusikan oleh golongan diraja itu mungkin berlaku kemudiannya, sedikit terlewat agaknya.
Baik, berikut merupakan peta yang menunjukkan laluan perdagangan antara Arab dan Cina yang berlaku pada abad ke-14. Salah seorang daripada pengembara hebat Islam juga, iaitu yang dikenali sebagai Ibnu Battuta, yang telah pun menjelajah sehingga ke Cina, dan dikatakan Ibnu Battuta sering singgah beberapa tempat di Malaysia dalam konteks sekarang ini, termasuklah di Kelantan pada masa tersebut. Baik, ini merupakan laluan Laksmana Cheng Ho, seorang Laksmana Cina yang dikatakan Islam, mengembara daripada Cina hingga ke barat dan singgah ke alam Nusantara pada abad yang ke-14, iaitu semasa kekuasaan Kesultanan Melaka. Baik. Berikut merupakan rumusan daripada apa yang telah saya nyatakan tadi, iaitu kita boleh tengok telah wujud perkampungan Arab di Canton ataupun Guangzhou sebelum abad yang keempat, pada abad yang keempat, iaitu sebelum abad yang ketujuh, iaitu sebelum berlakunya peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi, hijrah yang ketiga, iaitu hijrah yang besar, iaitu hijrah daripada kota Mekah hingga ke kota Madinah. Telah pun wujud perkampungan Arab di Canton sebelum abad yang ketujuh. Kemudiannya Kedah telah pun wujud pelabuhan yang besar yang dikenali sebagai Kalah ataupun Kedah Tua. Kemudiannya di Perak telah pun wujud perkampungan Arab sebelum abad yang ketujuh, sebelum kedatangan Islam, sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Kemudiannya Sriwijaya telah menghantar dua pucuk surat kepada Khalifah Islam. Yang pertamanya kepada Saidina Muawiyah dan yang keduanya kepada Saidina Umar Abdul Aziz. Kemudiannya pada abad yang ke-8 di Tanjung Pura telah didatangi oleh pedagang-pedagang Arab daripada Timur Tengah. Kemudiannya kalau kita lihat di Brunei telah pun terdapat utusan yang beragama Islam berbangsa Arab pada tahun 977 Masehi untuk menghadap Maharaja Maharaja Cina. Kemudiannya terdapat tinggalan batu nisan di Brunei, dan juga pada abad yang ke-10 dijumpai wang siling emas di Bukit Maras, Limbang. Wang siling emas itu kepunyaan kerajaan daripada Timur Tengah Arab. Ini membuktikan kepada kita bahawasanya dunia Nusantara pada abad ke-7, 8, 9, 10 dan 11 bukanlah sesuatu yang asing bagi pedagang-pedagang Arab. Baik, seterusnya kita melihat perkembangan Islam di Sarawak. Baik, perbincangan tentang kedatangan Islam ke Sarawak sering dikaitkan dengan pengislaman Awang Alak Betata ataupun Sultan Muhammad Shah pada tahun 1368 Masehi. Sebab apa? Sebab kita di Sarawak kekurangan sumber yang boleh membuktikan tentang perkembangan Islam itu sendiri. Nak tak nak kita terpaksa bergantung dengan sumber luar dan bergantung dengan manuskrip-manuskrip luar dan bergantung dengan penemuan-penemuan luar. Kemudiannya apabila kita bercakap tentang Islam di Sarawak, nak tak nak kita tidak boleh lari daripada negeri Sarawak tua. Salah satu daripada negeri Sarawak yang tertua iaitu negeri Santubong. Sebab Santubong yang dikatakan telah wujud pada kurun yang ketiga merupakan sebuah pelabuhan antarabangsa. Pelabuhan antarabangsa yang telah menerima pelbagai pedagang dari benua yang berbeza, terutamanya benua Cina. Ianya dibuktikan dengan penemuan tahi besi, iron sling di sekitar Santubong. Baik. Untuk membincangkan tentang perkembangan Islam di Sarawak sebelum pengislaman Sultan Awang Alak Betata,
kita harus melihat beberapa perkara. Yang ingin saya bawakan di sini adalah kita coba merujuk kepada sumber tempatan untuk buat renungan kita dan untuk kita lihat bagaimana ia berlaku. Sumber tempatan yang saya maksudkan adalah hikayat Datuk Merpati dan juga hikayat Sarawak. Kemudiannya kita bacakan sekali dengan salasilah Raja Brunei yang selalu kita dengar, selalu kita baca dan selalu didendangkan kepada kita. Baik, dalam salasilah Raja Brunei mengatakan pengislaman Raja Awang Alak Betata berlaku di Johor pada tahun 1368 Masehi. Timbul persoalan Johor. Sedangkan setakat yang kita ketahui, Johor, negeri Johor yang ada sekarang ini adalah wujud setelah berlakunya keruntuhan Kerajaan Melaka. Apabila Melaka telah ditawan oleh Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Masehi, maka Sultan Melaka melarikan diri ke selatan dan membentuk Johor. Baik. Apakah Johor ini yang dimaksudkan? Itu menjadi persoalan. Persoalan tersebut sebenarnya telah pun dijawab lama dah. Yang mana di dalam hikayat Datuk Merpati sendiri pun dah menyatakan. Kemudiannya juga dalam salasilah Raja Brunei versi Pangeran Muhammad Saleh pun telah menjelaskan perkara tersebut juga. Yang mana dalam keterangan daripada kedua sumber ini mengatakan kerajaan Johor yang dimaksudkan dalam salasilah Raja Brunei yang mana tempat pengislaman Sultan Awang Alak Betata itu merujuk kepada kerajaan awal Singapura ataupun Singapura iaitu Temasek, kerana dikatakan dalam salasilah Raja Brunei versi Pangeran Haji Muhammad Saleh bahawasanya pemimpin-pemimpin, ketua-ketua kerajaan Singapura ataupun Temasek tersebut terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang datangnya daripada Palembang. Dan salah seorang daripada pemimpin Temasek yang terkenal yang selalu diperdengarkan kepada kita adalah bernama Sang Nila Utama ataupun Sri Tribuana yang memerintah pada 1299 Masehi ataupun pada awal 1300. Dan kita boleh lihat pada ketika itu Majapahit pun merupakan sebuah empayar yang besar yang telah menguasai sebahagian daripada Nusantara daripada 1293 Masehi hingga 1527 Masehi. Apa yang ingin dikaitkan dalam sejarah perkembangan Islam Sarawak berdasarkan hikayat Datuk Merpati dan juga hikayat Sarawak adalah individu yang bernama Datuk Merpati dan juga individu yang bernama Datuk Andi ataupun Raja Jarum. Dan kita harus ingat jika kita balik kepada silsilah Raja Brunei yang mengatakan Raja Awang Alak Betata telah pun Islam pada tahun 1368 Masehi di Johor. Kemudiannya apabila pengislaman tersebut berlaku disebabkan perkahwinan antara Raja Awang Alak Betata ataupun Sultan Muhammad Shah dengan puteri Johor. Hasil daripada perkahwinan tersebut maka Sultan Johor pun menganugerahkan segala genta nobat dan juga dianugerahkan juga kepada Raja Awang Alak Betata adalah 5 buah negeri yang dikenali sebagai negeri Kelakar, negeri Saribas, negeri Sadong, negeri Semerahan dan negeri Sarawak. Nah, ini membuktikan kepada kita bahawasanya sebelum pengislaman Sultan Muhammad Shah ataupun Raja Awang Alak Betata, Sarawak berada di bawah
pengaruh Johor. Ingin ditegaskan Sarawak berada di bawah pengaruh Johor. Dan jika kita lihat di dalam hikayat Datuk Merpati mengatakan terdapat seorang anak raja yang mengembara dan anak raja tersebut dikenali sebagai Datuk Merpati berkahwin dengan anak pemimpin Johor. Pemimpin Johor tersebut mungkin dimaksudkan adalah pemimpin Johor yang mewakili Kesultanan Johor tinggal di Sarawak pada masa tersebut ataupun dikenali sebagai Datuk Andi, itu Raja Jarum. Secara tidak langsung, apabila berlakunya perkahwinan antara Datuk Merpati dengan anak sulung Datuk Andi ataupun Raja Jarum tersebut, maka Datuk Merpati pun memeluk Islam. Maksudnya di sini adalah Datuk Permaisuri Islam dan juga Raja Jarum telah pun Islam. Kita boleh katakan bahawasanya dalam hikayat Sarawak dan juga hikayat Datuk Merpati, ianya juga menjelaskan secara tidak langsung menjelaskan juga tentang proses penyebaran Islam di Sarawak pada masa tersebut. Baik. Dan juga berdasarkan hikayat Datuk Merpati dan juga hikayat Sarawak menyatakan bahawasanya anak kepada Datuk Merpati dan isterinya Datuk Permaisuri yang dikenali sebagai Datuk Merpati Jepang dan juga adiknya Dayang Sri Bulan bersama dengan Awang Semaun, pembantu kepada Raja Awang Alak Betata, berperanan dalam pembentukan Kesultanan Brunei. Secara tidak langsung, kewujudan kedatangan Datuk Merpati ke Sarawak boleh dikatakan sezaman dengan pembentukan Kesultanan Brunei ataupun awal sedikit daripada Kesultanan yang dibentuk oleh Raja Awang Alak Betata tersebut ataupun Sultan Muhammad Shah. Dan boleh juga dikatakan kemungkinan proses pengislaman secara institusi itu telah pun wujud di Sarawak kemungkinan sebelum pengislaman Sultan Muhammad Shah ataupun sezaman dengan Sultan Muhammad Shah tersebut. Baik, berikut merupakan negara Katagama. Yang ingin ditunjukkan di sini adalah kita cuba mengaitkan kewujudan negeri-negeri tua yang terdapat di Borneo dengan apa yang berlaku kemudiannya. Untuk itu kita akan melihat video berkaitan dengan manuskrip Kakawin Negara Katagama Pupuh 14 yang menunjukkan tentang kewujudan beberapa buah negeri di Kepulauan Borneo. Len Ri Samdang, Tirem Tan Kasah, Ri Sedu Buruneng, Ri Kalka Saludung, Ri Solot Pasir, Barutwi Sawaku Muah, Ri Tabalung, Ri Tunjung Kute, Lawan Ri Malano Maka Pramuka Ta, Ri Tunjung Puri, Ikang Sakahawan Pahang Pramuka Tang Ujung Medini, Ri Lengka Suka Len Ri Semwang I Kalantan I Trengganu Na Sor Pakakalanya Karenge. Ini dia menceritakan. Baik, menurut Kakawin Negara Katagama Pupuh 14 yang ditulis pada abad ke-14 ataupun lebih tepatnya sekitar 1365 Masehi, iaitu 3 tahun lebih awal daripada pengislaman Sultan Muhammad Shah ataupun Raja Awang Alak Betata tersebut, menyatakan tentang kewujudan kerajaan-kerajaan tempatan di Kepulauan Borneo seperti Sarawak, Saludong, Samadong, Kelakar, Barito dan Melanau. Apa yang ingin ditegaskan di sini adalah setelah berlakunya pengislaman Sultan Awang Alak Betata pada 1368 Masehi tersebut, Sultan Awang Alak Betata telah dianugerahkan 5 buah negeri. Dan telah saya jelaskan sebentar tadi
bahwasanya kelima-lima buah negeri itu di bawah kekuasaan kerajaan Johor ataupun Temasek, Johor Lama, dan diserahkan kepada Sultan Awang Alak Bertata sebagai pemimpin baru di Borneo. Dan bagaimana pula kedapatan negeri-negeri tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Negara Kertagama Pupuh ke-14. Ramai yang beranggapan bahawasanya negeri-negeri yang disebutkan tersebut seperti Sarawak, Saludong, Samadong, Kelakar, Barito dan Meranau itu merupakan salah sebuah daripada negeri-negeri di bawah jajahan Negara Kertagama. Hakikatnya, hasil daripada perjumpaan kami dengan pihak Arsip Nasional Indonesia, apabila dibacakan kepada kami pupuh tersebut, menunjukkan perkara yang sebaliknya yang berlaku, iaitu negeri-negeri yang disebut di dalam Negara Kertagama, terutamanya yang terdapat di Borneo itu bukanlah negeri di bawah jajahan Majapahit. Ianya hanya dikenali sebagai negeri-negeri yang bersahabat dengan negeri-negeri yang bersahabat dengan kerajaan Majapahit, dan negeri-negeri ini selalu menghantar hadiah kepada kerajaan Majapahit. Itu yang berlaku sebenarnya. Sebab itulah kita melihat walaupun dalam tempoh yang sama dengan kekuasaan Majapahit, sebenarnya negeri-negeri tersebut berada di bawah kekuasaan Johor. Sebab itulah setelah berlakunya pengislaman Raja Awang Alak Bertata itu, negeri Sarawak, Saribas, Rejang dan sebagainya diberikan kepada Kesultanan Brunei yang baru. Baik, ini merupakan hikayat Datuk Merpati dan juga hikayat Sarawak. Ini merupakan maklumat tempatan, sumber tempatan dalam kita membahaskan tentang Islam di Sarawak. Ini telah saya jelaskan tadi, iaitu hikayat Datuk Merpati dan hikayat Sarawak, menjelaskan Sarawak tua di Sentubong, mengisahkan tentang Datuk Merpati memeluk Islam dan menetap serta menjadi pemimpin di Sarawak. Di dalam versi yang lain pula mengatakan bahawasanya Datuk Merpati dan apabila berkahwin dengan Datuk Permaisuri, mereka tidak menetap di Sentubong. Ada yang mengatakan menetap di Selabat, Teluk Au dan sebagainya. Kemudiannya apabila anak Datuk Merpati berkahwin dengan pemimpin di Sentubong, barulah mereka menetap di Sentubong. Baik, coba kita lihat petikan yang terdapat di dalam hikayat Datuk Merpati. Anak perempuan yang paling sulung bernama Datuk Permaisuri telah berkahwin dengan putera raja dari Jawa yang dikenali sebagai Datuk Merpati atau Adipati, dan mereka tinggal di Kuching. Manakala anak yang kedua, Datuk Kembali, menetap di Saribas. Sementara anak yang ketiga iaitu Datuk Terawuh tinggal di Samarahan. Datuk Sabtu yang merupakan anak keempat tinggal di kawasan Rejang. Dan anak yang kelima iaitu Datuk Makau pula menetap di Emperoh. Setiap seorang dari mereka membawa pengikut masing-masing. Catatan ini membuktikan bahawasanya Datuk Andi ataupun Raja Jarum yang dimaksudkan sememangnya tinggal di Sarawak, bukannya dah datang daripada Johor sebagaimana yang dipahami sebelum ini. Baik. Kemudiannya anak sulung Datuk Merpati hasil daripada perkahwinan dengan Datuk Permaisuri, iaitu anak kepada Datuk Jarum, melahirkan Datuk Merpati Jepang. Dan Datuk Merpati Jepang itu berkahwin dengan Dayang Murdiah. Murdiah anak kepada Abang Andi, penguasa di Sentubong. Jika kita lihat perkataan Murdiah ini merujuk kepada perkataan Arab. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam surah Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah itu merujuk kepada bahasa Arab. Dan secara tidak langsung ia membuktikan perkembangan Islam di Sarawak pada masa tersebut. Kemudiannya Datuk Merpati Jepang dan Dayang Murdiah mempunyai dua orang anak lelaki, iaitu Patih Menggadai menjadi petinggi yang pertama dan Patih Sangkona menjadi temenggung yang pertama di Sarawak. Baik, apa yang ingin saya kongsikan juga di sini adalah dalam menceritakan
tentang Datuk Merpati yang terdapat di dalam hikayat Datuk Merpati dan juga di hikayat Sarawak tidak dijelas ataupun tidak disentuh berkaitan dengan Sultan Tengah. Secara tidak langsung ia membuktikan bahawasanya kisah yang terdapat dalam Datuk Merpati dan juga hikayat Sarawak berlaku sebelum pelantikan Sultan Tengah sebagai Sultan yang pertama di Sarawak pada akhir abad yang ke-16 dan awal abad yang ke-17. Baik, cuba kita lihat catatan Cina pula dari sudut catatan Cina berkenaan dengan Islam di Borneo ataupun di Sarawak. Baik, di dalam catatan Cina menyatakan telah wujud kerajaan lama Brunei sebelum kerajaan yang diasaskan oleh Raja Awang Alak Batata ataupun Sultan Muhammad Shah sekitar awal 1360 Masehi. Catatan Cina memperincikan penggunaan nama-nama tempat seperti Poli, Poni, Polu, Polu, Huni, Boni dan Wenlai merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang terdapat di Kepulauan Borneo. Kemudiannya laporan Cina pada tahun 977 Masehi iaitu pada dinasti Song merekodkan dalam petikan daripada bahagian 8 jilid ke-179 memuatkan kandungan laporan mengenai Brunei seperti berikut, iaitu sampai bulan ke-8 tahun kedua Taiping Jing Gua iaitu bulan September tahun 977 Masehi. Ini yang telah saya nyatakan tadi. Pada tahun 977 Masehi Maharaja Brunei telah pun menghantar utusan ke China. Iaitu Raja Boni yang bernama Xiang Da telah mengutus utusan yang bernama Si Noh ataupun Syekh Noh dan pembantunya yang bernama Pu Yali ataupun Abu Ali dan Pan Guanggizing yang merujuk kepada Kadi Kasim datang ke negeri China. Surat raja ditulis pada sekeping kertas yang diperbuat daripada kulit pokok yang licin lagi nipis yang berwarna kehijau-hijauan. Panjangnya beberapa kaki, lebarnya 1 inci. Jika digolong, boleh digenggam ke dalam tangan. Surat ini dibungkus dalam suatu kantong kecil yang berlapis-lapis. Tulisannya tidak dapat dikenali, yang ditulis secara melintang. Maka Raja bertitah supaya orang Mongol menterjemahkannya ke bahasa Cina. Ini merupakan salah satu daripada laporan yang membuktikan bahawasanya pada kurun yang ke-10 telah pun terdapat orang Islam di Kepulauan Borneo. Dan cuba kita kaitkan dengan peristiwa yang berlaku di Canton pada tahun 877 Masehi, iaitu 100 tahun sebelumnya, yang mana berlakunya pemberontakan secara besar-besaran yang mengakibatkan ramai jiwa yang terkorban dalam kalangan pedagang Arab dan pedagang Parsi. Maka hasil daripada pemberontakan tersebut, kebanyakan pedagang Arab dan Parsi telah lari meninggalkan China dan bertebaran ke seluruh Nusantara, termasuk jugalah ke Borneo. Sebab itulah kita melihat bahawasanya kerajaan Maharaja Boni, Raja Boni pada ketika itu menghantar utusan ke China dalam kalangan orang Arab. Baik, seterusnya catatan Cina yang ditulis pada tahun 1304 Masehi menyatakan berkenaan dengan negeri-negeri di bawah penguasaan Brunei. Catatan pada kurun ke-14 ini menyatakan lingkungan Dongyang pada dinasti Yuan dan awal dinasti Ming termasuk Kepulauan Filipina, Pulau Kalimantan, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan pulau di sebelah timur Pulau Jawa. Di antaranya terdapat perbezaan Dadongyang dan Jiangdongyang. Kawasan lingkungan dari bahagian utara Pulau Kalimantan hingga Kepulauan Filipina di bawah penguasaan negeri Foni. Dan sarjana berpandangan bahawasanya negeri Foni ini merujuk kepada negeri Boni iaitu Brunei. Termasuklah Malilu iaitu Manila,
Mait yang terletak di Pulau Mindoro, Mekun, kemudiannya Puduan, kemungkinan Pulau Panir, dan juga Sulu iaitu selatan Filipina, Kepulauan Sulu sekarang. Sahuzong iaitu merujuk kepada Santubong. Yachin, kemudiannya Manalonu iaitu merujuk kepada Melanau. Widuling iaitu pulau-pulau Mindolo di Kepulauan Filipina sekarang. Ini menjelaskan tentang proses pengislaman itu berlaku. Baik, semasa dinasti Ming juga memberikan gambaran bahawa Islam telah lama bertapak dan berkembang di Sarawak. Catatan tersebut memperihalkan tentang kewujudan masjid, iaitu sering berpuasa, sembelihan untuk hari raya Korban, pengamalan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dengan memelihara janggut dalam kalangan lelaki dan diharamkan memakan daging. Cuba kita lihat. Berdasarkan petikan daripada riwayat Polu bahagian 4 luar negeri Ming Shi jilid 323 menyatakan bahawasanya Polu ataupun nama lainnya Wen Lai dahulunya ia terletak di garis pemisah Lautan Timur dan Lautan Barat. Pada zaman dinasti Tang sudah ada negeri bernama Polu. Negeri Polu sering menghantar ufti ke China. Ini yang saya highlightkan dan insyaAllah kita akan jelaskan selepas ini. Sampai pada zaman dinasti Ming pada bulan ke-10 tahun ketiga pemerintahan Yong Li, November 1405 Masehi. Kita harus ingat, pada 1405 Masehi, Brunei ataupun Sultan Awang Alak Bertata telah pun Islam dan telah pun melaksanakan pemerintahan Islam di Brunei. Baik, berbalik kita kepada laporan Cina, iaitu Maharaja Cina telah menghantar utusan membawa surat Maharaja dan cendamata semasa melawat ke Polu dan untuk menyatakan persahabatan dengan Raja Polu pada bulan ke-12 tahun keempat pemerintahan Yong Li, Januari 1407, kedua-dua telah mengirim utusan ke negeri Cina dan pada tahun berikutnya datang lagi. Kedudukan negeri Polu bersandarkan gunung dan berhadapan dengan laut. Rakyatnya menganut agama Buddha dan pantang membunuh binatang hidup. Mereka suka memberi pertolongan kepada orang miskin. Mereka juga pantang memakan daging babi. Jikalau melanggar peraturan ini akan diberi hukuman mati. Kepala raja digunting botak dan badannya dililit dengan kain sulaman emas. Membawa 2 pedang. Jika keluar berjalan kaki sahaja. Pengiring-pengiring baginda ada lebih 200 orang. Di sana ada masjid. Jikalau diadakan persembahan, akan disembelih binatang untuk dijadikan sembahan. Kemungkinan ayat ini merujuk kepada ibadah korban. Baik, kemudiannya barang-barang ufti terdiri daripada kulit penyu sisik, zamrud, mutiara, kain belacu putih dan berbunga kemenyan, lilin lebah dan budak hitam. Kemudiannya coba kita lihat dalam petikan yang lain pula, menggambarkan keadaan orang Islam di Polu ataupun Wen Lai, yang menyatakan Wen Lai iaitu negeri Polu. Ia terletak di garisan sempadan Dongyang, Lautan Timur dan Ziyang, Lautan Barat. Pada tahun kedua Tang Zhongzhang, Raja Polu yang bernama Zhan Dabo telah mengirim utusan bersama-sama dengan utusan dari negeri Huanyang, bahagian selatan Vietnam, berlayar ke China untuk mempersembahkan ufti. Rakyat bersembahyang di masjid. Mereka mengorbankan lembu dan kambing untuk upacara persembahan, kemungkinan merujuk kepada ibadah korban. Manakala dalam buku yang lain ada menyatakan bahawa ramai orang beragama Buddha. Mereka suka makan sayur dan pantang membunuh hidup-hidupan. Ini pandangan daripada buku yang lain. Kemudiannya di kalangan rakyat dilarang makan daging babi. Jika sesiapa didapati makan daging babi, ia akan dijatuhi hukuman mati. Di sana ada suatu puak yang dinamakan Mau Si Fan. Mereka selalu merampas harta benda dan barang-barang rampasan ini itu separuh daripadanya diserahkan kepada
ketua puak mereka. Baik, dalam petikan yang lain masih juga dalam catatan Cina menyatakan turut memperihalkan keadaan orang Islam di Polu ataupun Wenlai yang berpuasa dan larangan makan babi sebagaimana berikut. Negeri Wenlai iaitu negeri Polu pada dinasti Tang. Ia terletak di hujung Dongyang Lautan Timur dan permulaan Lautan Barat. Pada masa pemerintahan Yongli dinasti Ming, negeri Wenlai selalu mempersembahkan ufti. Menurut cerita, raja tempatan ialah orang Fujian yang mengikut Zheng He, Laksmana Zheng Ho, berlayar ke situ. Negeri ini bersandarkan gunung dan berhadapan dengan laut, menganut agama Buddha dan tidak dibenarkan membunuh hidup-hidupan. Dan setengah sarjana mengatakan menganut agama Buddha ini merujuk kepada mereka yang beragama. Baik, kemudiannya selalu berpuasa dan dilarang makan babi. Jikalau ada yang melanggar maka dia akan dihukum mati. Mata pencarian mereka ialah menebang kayu dan memotong rotan. Lelaki negeri ini rambutnya dipotong dan badannya dililitkan dengan kain. Misai dipotong tetapi janggutnya dipertahankan. Adat ini adalah seperti adat orang Sulu. Perempuan suka rambutnya menyampai ke bahu dan memakai skarf di leher. Mereka memakai baju gaun dan berkaki ayam. Baik, dalam kita membicarakan tentang laporan Cina tersebut, kita perlu menjelaskan beberapa nama tempat supaya kita dapat tahu hakikat sebenar tentang perkembangan Islam di Kepulauan Borneo ini. Nama-nama tempat yang saya maksudkan adalah Poli, Poni, Polu, Funi, Boni dan Wenlai. Baik, coba kita lihat bahagian keempat, luar negeri. Jilid 97 pada zaman dinasti Song dan juga dinasti Yuan memperihalkan tentang negeri Foni, iaitu berusaha memulihkan hubungan dengan China. Dalam buku riwayat negara asing negeri Foni mencatatkan pada 28 hari bulan ke-8 tahun keempat pemerintahan Yuan Feng dinasti Song, iaitu pada 3 Oktober 1081, negeri Foni telah menghantar utusan ke China untuk mempersembahkan ufti. Sudah hampir 900 tahun negeri Foni putus hubungan dengan China. Sampai sekarang baru dipulihkan persembahan ufti. Yang menariknya di sini adalah Boni ataupun Brunei sentiasa menghantar utusan ataupun ufti ke China, dan yang paling hampir iaitu berlaku pada tahun 977 Masehi. Manakala perkataan Foni baru menghantar ufti ke China dan baru memulihkan hubungan setelah terputus selama 900 tahun. Secara tidak langsung, perkataan Boni dan Foni ini kemungkinan merujuk kepada dua institusi yang berbeza yang terdapat di Pulau Borneo. Baik, kita tengok catatan berbeza yang lainnya pula, iaitu Foni, Boni dan Polu. Dinasti Song dan dinasti Yuan merekodkan bahagian yang ke-22 jilid 116 yang menyatakan negara-negara yang datang mempersembahkan ufti itu ialah Foni, Fulin, Zenla, Ludian, Boni. Jika kita lihat di sini, perkataan Boni dan Foni ini digunakan dalam ayat yang sama. Sudah semestinya ia menunjukkan bahawa Foni dan Boni ini merupakan dua institusi yang berbeza. Baik, kita lihat catatan berikutnya yang merekodkan perkataan Boni dan Folu dalam ayat yang sama. Pada bulan ke-12 tahun ke-4 Yongli 3 Februari 1406 Masehi, Raja Boni kemungkinan merujuk kepada Brunei. Raja Timur Polu kemungkinan merujuk kepada salah satu tempat yang terdapat di Sabah, ataupun Raja Barat Polu kemungkinan merujuk kepada salah satu tempat yang berada di Sarawak dalam konteks Sarawak moden sekarang ini. Masing-masing telah menghantar utusan untuk mempersembahkan ufti ke China.
Di sini menunjukkan bahawasanya perkataan Boni, Folu, Polu itu kemungkinan merujuk kepada institusi-institusi yang berbeza pada suatu ketika dahulu. Baik, catatan Ming Si jilid yang ke-6 menggambarkan bahawa perkataan Boni dan Polu merupakan dua buah entiti yang berlainan. Petikan tersebut menyatakan bahawa pada tahun 1406 Masehi, negeri Boni dan juga negeri Polu telah mengirim utusan ke China untuk mempersembahkan ufti. Ini jelas menunjukkan perbezaan dua entiti tersebut. Kemudiannya catatan Cina pada tahun 1407 dan 1408 menggunakan perkataan Boni dan Polu secara berasingan. Pada 1407 Masihi, negeri catatan Cina tersebut menggunakan perkataan negeri Polu. Pada tahun 1408 Masihi, catatan Cina tersebut menggunakan perkataan Raja Boni. Ianya menunjuk dua institusi yang berbeza, entiti yang berbeza. Baik, kemudiannya petikan daripada Huang Qizigong Tu menyatakan bahawa Polu dan Wenlai itu dahulunya merupakan negeri yang sama. Cuma perbezaan nama apabila berlaku pertukaran dinasti di China. Baik, negeri Wenlai ialah negeri Polu pada zaman dinasti Tang. Ia terletak di hujung Dongyang, Lautan Timur dan permulaan Lautan Barat. Pada masa pemerintahan Yongli dinasti Ming, negeri Wenlai selalu mempersembahkan ufti. Kemudiannya, perbezaan ini penting untuk dijelaskan supaya kita dapat mengenal pasti entiti yang dimaksudkan oleh laporan Cina ini. Sebabnya kita selalu salah faham dalam menentukan sesuatu tempat itu berdasarkan sesuatu maklumat sahaja. Oleh itu, penjelasan tentang tempat-tempat ini boleh membantu kita untuk membincangkan tentang perkembangan Islam di Sarawak sebagai contoh. Baik, pencerahan berkenaan dengan nama tempat dalam catatan Cina amat penting kerana salah satu daripada nama-nama tersebut merujuk kepada Sarawak moden. Sejarawan telah mentafsirkan istilah Poni atau Foni merujuk kepada Sentubung ataupun merujuk kepada Brunei ataupun merujuk kepada Melanau ataupun merujuk kepada Kepulauan Jawa ataupun merujuk kepada Pulau Sumatera ataupun merujuk kepada Bali. McLaughlin, John Henry dan Christie menyatakan bahawa Poni, Poli, Situ, Tantan, Yipoti, Putni dan Pani merujuk kepada Santubong atau mana-mana tempat dalam konteks Sarawak moden pada sekarang ini. Ianya dakwaan mereka itu berasas berdasarkan beberapa perkara dan salah satunya yang dibuktikan dalam The Maracas Code, itu salah satu manuskrip yang terdapat di selatan Filipina. Baik, catatan Cina ini jelas menunjukkan bahawa pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 iaitu pada zaman dinasti Ming, Islam telah pun bertapak dan diamalkan dalam kalangan masyarakat Islam di Sarawak. Bukan saja di Brunei, malahan di Sarawak. Sebab apa? Sebab kita harus memberi pencerahan kepada nama-nama tempat yang telah dijelaskan tadi. Baik, catatan Cina ini juga menyokong hujah-hujah tentang peranan Datuk Merpati, Datuk Pemaisuri dan juga Datuk Raja Jarum iaitu Datuk Andi dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Sarawak. Sementara itu, peristiwa pengislaman Sultan Muhammad Shah ataupun Raja Awang Alak Bertata pada 1368 Masehi turut berperanan merancangkan lagi proses penyebaran dan perkembangan Islam di Sarawak. Baik, ini adalah Boxer Code. Boxer Code merupakan salah satu daripada manuskrip yang diiktiraf oleh UNESCO sebagai khazanah dunia. Ianya saya ingin jelaskan sepintas lalu, ianya menjelaskan tentang tentang Kesultanan Brunei sebelum
1590 Masehi. Boxer coat. Yang saya ingin kongsikan di sini adalah gambar-gambar. Kita cuba lihat bagaimana pakaian wanita-wanita yang digambarkan di dalam boxer coat menggunakan selendang. Cumanya yang kita tidak kenan di sini adalah keadaan lelaki yang digambarkan menggunakan cawat. Itu tidak hairan sebab apa kita melihat bagaimana orang Spanyol apabila berjaya menguasai Filipina pada 1570 lebih Masihi dan mereka berjaya menguasai Manila dan salah seorang daripada sultan yang berkuasa di Manila telah syahid dan mereka orang Spanyol telah mendirikan replika membuat patung untuk mengenang sultan tersebut dan amat malangnya sultan tersebut pakaiannya sebagaimana yang digambarkan menggunakan cawat. Baik. Coba kita lihat berikut adalah gambar yang lebih kurang sama. Baik, dalam boxer coat ini dinyatakan bahawasanya bermula lebih kurang 300 tahun yang lalu. Boxer coat ini ditulis dalam 1590 Masehi. 300 tahun yang lalu merujuk kepada 1300 lebih Masehi. Yang terletak di wilayah yang berbahasa Melayu dan yang menghala ke arah Makkah telah datang ke sini. Namanya Sultan Yusuf yang menurut mereka ialah Raja Kota Caring itu. Kita boleh lihat ianya menjelaskan seolah-olah terdapat individu lain sebelum pengislaman Awang Alak Bertata iaitu Sultan Yusuf. Baik, kita lihat dan dijelaskan juga di dalam boxer coat ini keturunan Sultan Yusuf iaitu Sultan Sulaiman, Sultan Salan, Arilullah dan Nur Alam. Apabila dibuat banding beza keturunan salah silah sultan yang dinyatakan di dalam boxer coat ini ianya tidak mempunyai persamaan dengan salah silah Kesultanan Brunei yang diasaskan oleh Raja Awang Alak Bertata. Ini merupakan gambaran tentang proses pengislaman di Filipina yang berlaku pada abad ke-13 dan 14 melalui Tuan Masaryk. Baik, ada Maragtas Code pula menceritakan tentang sebuah manuskrip kuno kaum Bisaya di Pulau Pane, Filipina. Maragtas Code ini telah dijadikan sebagai cerita rakyat di selatan Filipina. Ianya mengisahkan tentang penghijrahan 10 orang datuk bersama rakyatnya yang berbangsa Bisaya di Sungai Igan, Melanau ke Pulau Pane di selatan Filipina. Penghijrahan tersebut berlaku akibat daripada kezaliman Raja Melanau yang bernama Makatunau ataupun Tugau. Kita lihat dan akhirnya datuk-datuk 10 orang datuk-datuk tersebut kembali ke Borneo di Melanau dan memerangi Tugau dan Tugau pun tewas. Itu yang tercatat di dalam Maragtas Code. Manakala berbeza pula dengan kisah yang terdapat di dalam silsilah Raja Brunei yang mana menyatakan Tugau itu tewas apabila berperang dengan Raja Awang Alak Bertata. Baik, kita melihat perkembangan negeri-negeri Sarawak berdasarkan peta-peta lama. Sebab apa penting? Sebab kita ingin menggabungkannya dengan nama-nama tempat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam catatan Cina. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum ini. Baik, cuba kita lihat. Berikut adalah peta Kepulauan Borneo pada abad yang ke-16 yang dicatatkan oleh Diogo pada tahun 1561 Masehi. Kita boleh melihat beberapa tempat. Kemudiannya ini pada tahun 1587 Masehi. Kita boleh lihat di sini Brunei, di sini Tanjung Baru, di sini kemungkinan Melanau barangkali, dan kita boleh lihat terdapat gambar-gambar seperti istana. Ya, seolah-olah ianya menggambarkan bahawasanya telah wujud kerajaan-kerajaan besar ataupun negeri-negeri besar pada masa tersebut. Dan kita harus ingat pada tahun 1500 ini Sarawak telah pun berada di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Shah ataupun Kesultanan Brunei.
setelah diserah oleh Sultan Johor. Baik, Petrus dalam tahun 1594 Masihi melakarkan berkaitan dengan Pulau Borneo. Di sini kita boleh lihat kewujudan negeri-negeri tua yang terdapat di Borneo suatu ketika dahulu. Ini Tamiang Baro, mungkin merujuk kepada Tanjung Baru, dan negeri Melanau sebagaimana yang telah disebutkan di dalam negara Kertagama dan sebagaimana yang telah disebutkan dalam silsilah Raja Brunei, dan juga Pucha Baron. Pucha Baron ini menimbulkan persoalan dalam kalangan kami penyelidik. Ianya merujuk kepada apa sebenarnya? Dan kami puas mencari dan setakat ini belum diberikan gambaran. InsyaAllah suatu ketika nanti kita akan menjumpai jawapan tersebut. Ini mungkin merujuk pada bahagian selatan iaitu Sarawak dan sebagainya. Baik, ini merupakan gambaran negeri-negeri yang terdapat di Sarawak pada tahun 1601 Masihi. Tamiang Baro, Barolo, Malano, coba kita lihat mempunyai gambar seperti rumah yang merujuk pada negeri-negeri yang hebat. Pucha Baron juga, Tamaratus mungkin merujuk kepada Tanjung Datu. Baik, seterusnya kita melihat nama Pucha Baron ini masih tertera, dan juga nama Melanau, Tamaratus, Tanjung Datu kemungkinan, Tamanisirin kemungkinan ianya merujuk kepada sama ada Sadong ataupun Samarahan. Pada peta bertarikh pada tahun 1676 Masihi, di sini kita melihat timbulnya nama tempat yang baru iaitu Damihano dan Kelka. Kelka itu merujuk kepada negeri Kelaka yang telah diserahkan oleh Sultan Johor kepada Sultan Brunei semasa pengislaman pada tahun 1368, dan juga negeri Kelaka ini telah pun disebut di dalam negara Kertagama. Yang menariknya di sini adalah kewujudan Damihano. Baik. Peta pada abad yang ke-18 iaitu pada tahun 1727 Masehi pun menggambarkan lebih kurang perkara yang sama, iaitu Damil Hano, River of Kalka, Sedang dan Sambas. Ini masih lagi dalam abad yang ke-14, menunjukkan sesuatu yang baru iaitu wujudnya perkataan Sarikai, Kelka, Pasara. Itu Pasara ini mungkin merujuk kepada salah satu tempat di Miri. Ini Sarawak pada tahun 1855, yang mana pada tahun 1855 ini Sarawak telah pun berada di bawah kekuasaan James Brooke. 1881 Sarawak telah pun menguasai daripada Tanjung Datuk hingga ke utara. Baik, peta-peta Pulau Borneo pada abad ke-16 tidak mencatatkan nama Sarawak, hanya mencatatkan beberapa nama tempat yang terletak dalam kawasan Sarawak sekarang ini, iaitu Tajam Baro ataupun Tanjung Baro, Baruto, Malano dan Pucha Baron. Manakala peta Pulau Borneo pada abad ke-17 Masihi berkaitan dengan negeri Sarawak merekodkan beberapa penambahan tempat berbanding dengan peta-peta pada abad yang ke-16, iaitu lebih kurang macam yang abad ke-16 tadi, cuma berlaku penambahan beberapa nama tempat seperti Kalka ataupun Kalaka, seperti Damihano ataupun Damilhano. Kemudiannya peta Sarawak pada abad yang ke-18, ini semakin banyak tempat yang dijelaskan, iaitu Tanjung Baro, Pasara ataupun Pafsara, Damilhano, Tanjung Datuk, Sadong ataupun Sedang ataupun Riba Sadong. Baik, perkataan Sarawak pertama kali digunakan dalam peta kuno Borneo oleh Talis
dalam petanya pada tahun 1851, iaitu setelah Sarawak dilantik setelah James Brooke dilantik sebagai Gubernur Sarawak pada tahun 1841 oleh Pangeran Muda Hasim. Kemudiannya digunakan pada tahun 1855. Kemudiannya pada tahun 1893 apabila Sarawak semakin membesar. Kemudiannya penggunaan Sarawak bagi ketiga-tiga peta tersebut berlaku setelah James Brooke diisytiharkan sebagai Raja Sarawak pada 24 September. Walaupun demikian, nama-nama tempat dalam konteks Sarawak moden telah pun dinyatakan dengan jelas dalam negara kertagama yang ditulis pada abad ke-14 ataupun pada tahun 1365 Masehi seperti Samadong, Kelakar, Saludong, Barito, Sawaku dan Malano. Baik. Rumusannya di sini adalah walaupun belum terdapat bukti yang kukuh, sekurang-kurangnya kita mempunyai bayangan tentang corak kedatangan Islam di Sarawak sebelum proses pengislaman Sultan Awang Alak bertata. Sebenarnya masih banyak usaha yang perlu dilakukan oleh sejarawan untuk mencari bukti tentang Islam di Sarawak sebelum abad yang ke-14 Masehi. Ianya disebabkan terdapat banyak lompang kosong ataupun kekosongan sejarah yang berkaitan dengan perkembangan Islam di bumi ini. Terutamanya sebelum proses pengislaman Sultan Awang Alak bertata dan juga selepas pengislaman Awang Alak bertata pada abad ke-15 hingga ke abad ke-19 Masehi, iaitu sebelum kedatangan James Brooke. Kemudiannya, kalau boleh kita sama-sama mencari bukti ataupun apa-apa manuskrip tentang khazanah ataupun warisan lama untuk disimpan, dibuat salinan dan dikongsikan bersama sebagai tatapan bagi generasi yang akan datang. Tugasan ini memerlukan bantuan dan kerjasama daripada semua pihak agar kita dapat mengenali dan memahami perjuangan generasi yang terdahulu dalam memartabatkan Islam di bumi yang tercinta ini. Sekian, terima kasih.